Semua itu ada peraturan-peraturan dan kaedah-kaedah pengambilan hukum yang bukan sembarangan. Seperti mana yang berlaku dalam kencah politik kita sekarang. Sesuatu isu, disebut isu itu, ambil ayat Quran, bubuh kat situ. Mana boleh macam tu. Dan kemudian terus diterima sebagai satu kebenaran. Satu kebenaran. Jadi, rosak agama macam ni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Abdullah, host bagi program Ngobrol Pintar atau Ngopi at Channel 10. Ayat suci Al-Quran dan Al-Quran dan hadis Nabi SAW diturunkan untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Begitu juga dengan pengutusan Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan diutuskan Nabi Muhammad SAW itu untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Bagi kita menjelaskan dan menjernihkan isu-isu yang berlaku di sekitar masyarakat Islam ini, bersama-sama kita pada malam ini ialah yang berbahagia Datuk Haji Naqai bin Haji Ahmad, seorang tokoh ilmuwan, seorang tokoh dakwah, seorang pemikir dan malahan seorang aktivis yang pernah bergiat cergas dalam parti politik, pernah terlibat dalam gerakan siasah Parti Islam se-Malaysia PAS sebagai naib yang dipertua. Selamat datang, Datuk. Terima kasih banyak. Ya, apa khabar, Datuk? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah nampak masih sehat, masih ceria ya, Datuk. Alhamdulillah, semuanya min fadli Rabbi. Alhamdulillah. Datuk, ya, berdasarkan pada apa yang dinyatakan tadi bahawa Islam ini merupakan rahmat kepada seluruh alam kita ini. Nabi Muhammad SAW pun diutuskan untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Berdasarkan kepada pengalaman Datuk, penglibatan Datuk, pemerhatian Datuk, bagaimana Datuk melihat isu-isu Islam ini yang sentiasa kadang-kadang panas, ya, banyaknya berlaku mencetuskan polemik, perdebatan di dalam masyarakat kita. Bagaimana Datuk? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi kesempatan untuk hidup di dalam agamanya, yang merupakan satu sistem satu-satunya yang sesuai dengan fitrah manusia. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia itu dan memberi kepada manusia suatu nikmat yang sangat besar, iaitu nikmat berada di dalam sistemnya. Agama Allah itu merupakan satu sistem kehidupan yang itu kita katakan nizamul hayat, yang menentukan peraturan-peraturan kehidupan kepada manusia ini yang sesuai dengan kejadian manusia itu sendiri. Manusia yang berakal, manusia yang mempunyai nafsu, manusia yang mempunyai keinginan dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peraturan-peraturan itu serasi dengan tuntutan fitrah manusia itu dan menyesuaikan atau satu peraturan Allah itu sesuai di antara tuntutan keinginan dan juga imbangan dari segi akal fikiran manusia. Jadi siapa yang menghayati peraturan-peraturan itu memberi ketenangan padanya, memberi keseimbangan di dalam kehidupannya. Dan ini suatu nikmat yang cukup besar yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang wajar kita syukuri. Dan wajar kita syukuri. Dan yang penting wajar kita patuhi. Yang paling istimewanya, Allah menentukan 5 hukum. Ya, ada peraturan Allah yang wajib, mesti dilaksanakan. Ada peraturan Allah yang mesti ditolak, tidak boleh diamalkan. Ada peraturan Allah yang memberi pilihan kepada manusia untuk melaksanakannya atau tidak. Satu yang digalakkan, satu digalakkan untuk melaksanakannya,
Yang kedua, digalakkan untuk meninggalkannya. Yang ketiga, membiarkan pada manusia memilih mengikut ketentuan akal fikirannya. Alright. Jadi ini satu, apabila kita mengamalkan mematuhi hukum-hukum ini, mewujudkan satu keseimbangan dan keselesian dengan fitrah kita. Itu dia katakan tawazun. Itulah yang dia kata rahmat. Salah satu aspek daripada rahmat. Baik Datuk, berdasarkan kepada apa yang telah dijelaskan sebentar tadi, nyata kepada kita satu lagi aspek yang diberikan perhatian ialah tentang aspek maqasidus syariah. Ya, tentang prinsip Islam yang diturunkan mengandungi prinsip-prinsip ya yang dikatakan maqasid syariah. Boleh Datuk jelaskan perkara ini? Ya, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah, syariat Allah. Sebenarnya kita harus faham tentang hukum-hukum ataupun syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan hanya termasuk dalam ad-din, agama. Tetapi sudah sedia ada suatu sistem iaitu perjalanan alam ini. Yang dikatakan sunnatullah. Jadi hukum Allah itu, sistem Allah itu mengandungi dua hukum, dua dimensi hukum. Satu hukum syariat dinullah, agama itu sendiri yang dibawa oleh para rasul. Yang keduanya ialah sistem perjalanan Allah yang sudah pun sedia wujud. Bukan tertakluk pada kedatangan rasul, tapi sudah ada perjalanan sunnah Allah ini. Hukum, orang kata sekarang ni hukum tabi'i. Kan? Jadi kedua-dua hukum ini sebenarnya mempunyai hubungan. Hubungan yang rapat antara hukum syariah dengan sunnatullah ini. Ini yang banyak orang keliru. Dia ingat hukum Allah itu hanya dalam agama saja. Sebab itu dia tak patuh kepada kehendak sunnah Allah. Apa puncanya Datuk? Kenapa ini berlaku dalam masyarakat? Kenapa kekeliruan ini berlaku? Kerana ilmu, kerana pengetahuan. Kerana ilmu, kita menekankan soal ilmu agama, kita lupa tentang ilmu yang berkaitan dengan perjalanan alam. Sebab itu kita banyak melanggar susunan perjalanan alam itu, maka ada akibatnya yang terus. Begitu. Jadi apa-apa juga peraturan yang hendak kita laksanakan harus mempunyai kaitan antara satu dengan yang lain. Mematuhi sistem-sistem ini. Jadi inilah punca yang pertama, umpamanya yang menyebabkan orang-orang Islam tidak maju. Misalnya sekarang berlaku keruntuhan tamadun Islam itu kerana tidak menghormati atau tidak mematuhi kedua-dua sistem yang ditentukan oleh Allah untuk kehidupan makhluknya. Kan? Kalau dipatuhi cantiklah Datuk. Kalau umpamanya kita ambillah contoh soalan mudah lah, yang mudah. Kita mempunyai nafsu makan misalnya. Jadi nafsu makan kita itu apa saja yang kita masuk dalam perut kita, dia okey kan? Tak ada masalah bagi dia. Dia terima saja. Minum arak ke minum apa, semua dia okey. Dia kenyang, dia relax. Tetapi di sana ada peraturan yang berkaitan dengan syariat. Yang melarang kita minum arak. Yang melarang kita makan berlebih-lebihan. Berlebihan. Dan ini menseimbangkan kehidupan kita supaya apabila kita makan tidak menimbulkan kerosakan pada sistem penghadaman kita dan sebagainya. Jadi keseimbangan itu ada. Dan ini menjadi punca kepada salah satu sebab tidak menguasai ilmu, hanya kita menguasai ilmu agama tapi tidak menguasai ilmu yang berkaitan dengan sistem perjalanan alam semesta. Yang Datuk katakan sunnatullah. Sunnatullah itu. Begitu juga Datuk sebenarnya Datuk kata tadi kemunduran. Begitu juga mungkin kita boleh kaitkan dengan perpecahan dalam umat Islam sendiri. Ya, begitu juga apabila kita tidak mengetahui sesuatu itu dari segenap aspek dan kita melihat suatu perkara itu secara aspek yang berlainan. Macam kalau dalam tradisi ilmu Islam, dia kata macam orang buta tengok gajah. Yang
9 orang buta tu pegang masing-masing. Ada yang kata gajah itu macam tiang, ada yang gajah itu macam kipas, ada yang gajah itu macam tali. Kerana dia hanya melihat kepada aspek-aspek tertentu, tidak memandang secara keseluruhan. Iaitu ini berkaitan dengan soal kelemahan di dalam berfikir, kelemahan di dalam menguasai ilmu pengetahuan, dan kelemahan kita dalam proses pembinaan budaya ilmu itu dalam masyarakat. Yang menyebabkan berlaku perbalahan. Kadang-kadang kita tidak mengutamakan yang lebih utama dan sebagainya. Kita membincangkan perkara yang, kita membesarkan perkara yang remeh, yang tidak penting, kita rasa itu sebagai sesuatu yang amat penting dan sebagainya. Kita terlupa kepada fiqh aulawiyat. Fiqh aulawiyat. Fiqh keutamaan. Jadi itu, dalam hal ini kembali kita kepada soal maqasid syariah. Ya. Jadi peraturan-peraturan itu yang dibentuk, yang diciptakan oleh Allah untuk manusia itu bukan untuk kepentingan Allah. Untuk kepentingan kehidupan manusia. Allah tidak berhajat pada kita. Jadi begitu juga umpamanya maqasid yang pertama, menjaga agama. Menjaga agama. Agama ini merupakan satu sistem. Mana lebih kita utamakan? Sama ada kita nak utamakan dalam kehidupan ini, kita nak utamakan harta kepunyaan kita, ataupun sistem yang mengawal kehidupan kita. Sudah tentu utama sistem itu. Dan sistem itu terpancar daripada worldview kita, akidah kita. Pandangan hidup kita itu. Ya, jadi yang inilah yang pertama yang kita harus jaga, ialah soal keagamaan ini, ialah pandangan hidup itu. Kemudian peraturan-peraturan sistemnya. Dan kemudian ketulusan integriti kita. Yang dikatakan ihsan. Kita buat sesuatu itu secara jujur, secara ikhlas, barulah ada keseimbangan antara akidah kita, apa yang kita fikir, dengan sistem yang mengatur kehidupan kita, dan juga perasaan hati kita di dalam melaksanakan perkara-perkara yang baik, yang ikhlas, yang jujur. Maka itulah yang melahirkan keseimbangan dalam kehidupan kita. Tapi itulah Datuk, saya lihat kita menghadapi masalah ini juga, iaitu kita ada teks. Ini Al-Quran, hadis seperti yang kita sebut di awal perbincangan kita tadi ini, yang memberi rahmat dan sebagainya. Tetapi apabila kita mentafsirkan, kita lupa tentang konteks. Daripada teks ini, kita faham teks, tetapi apabila kita melihat, kita gagal untuk menghubung kaitkan dengan konteks. Ini pun satu masalah. Komen Datuk. Yang inilah yang ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah menyatakan bahawa Islam ini dipertahankan oleh orang yang betul-betul menguasai ilmu pengetahuan, yang mempunyai integriti, yang mempunyai keikhlasan. Orang ini berilmu dan sebagainya, tapi ikhlas, dan mereka ini menolak segala penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh orang jahil, orang yang dusta dan sebagainya. Dan dia terus mempertahankan. Tetapi apa yang ditakuti oleh Rasulullah SAW? Orang yang kehidupannya dilihat begitu cantik kerana hafal Quran, kerana menguasai ilmu Quran, dan kerana orang hormati dia kerana keindahan Al-Quran itu ternampak pada mukanya dan sebagainya. Orang berpengaruh kepadanya. Kita katakan dia faqih. Bukan faqih, maknanya dia betul-betul ahlul Quran. Dia betul-betul menghayati Quran. Baik. Tetapi kerana perubahan-perubahan yang berlaku hasil daripada kesilapan di dalam pemahamannya terhadap Al-Quran itu, Rasulullah kata dia bunuh jiran dia. Artinya dia memahami secara di luar kepahaman yang sebenarnya apa yang dikenakan oleh Al-Quran itu sendiri.
Yang menyebabkan dia tafsir pengertian Al-Quran itu mengikut kehendak dia, keinginan dia, tanpa mengikut tradisi dan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan diwarisi oleh para ilmuwan dalam tradisi ilmu keislaman itu sendiri. Jadi dia buat tafsiran sendiri, lalu dia kafirkan orang, dia mengasalkan semua masyarakat ada fasik, semua salah, orang ni salah, orang ni salah, orang ni semua salah, yang dia saja tu, maka dia akhirnya dia bunuh orang. Malangnya itulah yang diterima sebagai kebenaran oleh masyarakat kita. Setengah dalam masyarakat kita. Sekarang ini itulah sebabnya. Itulah di antara punca kadang-kadang pembunuhan, perselisihan, pertengkaran, perpecahan yang dilakukan oleh orang Islam tu kerana perkara yang tidak penting. Perbahasan yang tidak penting, tapi mengakibatkan berlaku pembunuhan, dan apa yang mereka bincangkan itu sesuatu yang tidak betul-betul mendukung suatu prinsip kehidupan yang telus, yang betul. Ya, seperti kita kata tadi, tidak mencerminkan keindahan Islam yang rahmah. Ya, Datuk. Jadi sebab itu saya ingin mengaitkan baru-baru ini ada seorang tokoh pemimpin tertinggi parti politik di dalam Dewan Rakyat, di dalam Parlimen sendiri membangkitkan tentang isu gaji. Ya, Nabi sendiri menerima gaji dan sebagainya. Datuk, bagaimana Datuk melihat ini? Ya? Dan ini memberikan satu persepsi kepada masyarakat kita. Orang-orang ni menggunakan Rasulullah saja, nama saja Rasulullah, menggunakan Rasulullah. Tetapi kaedah, mereka memahami hadis-hadis yang diucapkan oleh Rasulullah itu tanpa mengikut kaedah-kaedah pengambilan hukum itu sendiri. Rasulullah dan para ilmuwan Islam mempunyai kaedah yang tertentu. Bagaimana kita hendak merumuskan sesuatu hukum dari hadis, dari hadis-hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kaedah itu tidak diikuti. Mereka menggunakan hanya fahaman, sama ada fahaman secara mendatar, ataupun mereka itu tak faham apa-apa tapi guna nama Rasulullah saja dalam pengertian yang jauh daripada apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Dengan sebab itu dalam kita mengambil suatu hukum daripada hadis Rasulullah atau satu kesimpulan ilmu daripada hadis Rasulullah itu, tidak semudah itu saja. Macam sekarang ni ada isu politik yang baru, kita berkata kita terus jatuh hukum tanpa, umpamanya DAP KP Harbi, tanpa ada alasan apa sebab, apa kriteria untuk katakan sesuatu itu golongan harbi. Apa alasannya, apa hujahnya dari segi syarak, apa itunya. Jadi ini buat keputusan ni ikut Islam ni. Hukum Islam ni kan. Jadi sejauh mana bahaya DAP misalnya. Inilah yang berlaku dalam masyarakat kita. Sedangkan kalau Datuk kata tadi, sepatutnya kita pentingkan, kita tekankan kepada budaya ilmu yang berdasarkan kepada research, penyelidikan, data, dan disokong oleh data-data yang empirical. Betul, data yang tu betul. Selain daripada kita kata tadi, teks Qurannya kata begini, hadisnya kata begini, tetapi kita juga harus meraihkan dapatan-dapatan saintifik. Dan juga pendapat daripada ulama-ulama terdahulu. Kita harus lihat semua sekali itu. Umpamanya banyak orang kita tak salah faham. Tidak semua hadis-hadis sahih boleh dijadikan dalil untuk menentukan sesuatu hukum. Tidak semua. Tidak semua. Maknanya bukan hukum borong, Datuk. Bukan ni. Kita baca satu hadis ni sahih. Ini tak boleh. Kalau hadis tu larang, terus kita larangan. Tak boleh ni. Pasal ni hadis sahih ni. Padahal itu hanya satu hadis. Bagi seorang ilmuwan, dia kena kumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan satu isu itu. Kumpulkan, kerana bukan Rasulullah kata mengucapkan sesuatu perkara itu sekali.
Mungkin banyak kali, mungkin kepada sahabat yang berlainan dan sebagainya. Itu kita kata konteks tadi. Konteks itu. Ya. Jadi harus dikumpulkan semua sekali, dipahami mengikut bahasanya yang betul dan sebagainya, baru diambil kesimpulan daripada kajian-kajian itu. Ya. Dan apabila umpamanya ayat hadis itu bertentangan dengan Al-Quran misalnya, Ya. kemudian apa yang patut kita lakukan dalam keadaan itu? Semua itu ada peraturan-peraturan dan kaedah-kaedah pengambilan hukum yang bukan sembarangan seperti mana yang berlaku dalam kencah politik kita sekarang. Sesuatu isu disebut isu itu, ambil ayat Quran, bubuh kat situ. Mana boleh macam tu? Dan kemudian terus diterima sebagai satu kebenaran. Satu kebenaran. Jadi rosak agama macam ni. Ya. Baik Datuk. Satu lagi prinsip Datuk sebenarnya dalam prinsip syariah ini ialah antara as-sabat wal murunah. Di antara yang tetap dan yang sifatnya elastis atau fleksibel dan sebagainya. Bagaimana kita mengharmonikan keadaan ini dengan contoh-contoh yang Datuk berikan tadi ya, tentang Rasulullah terima gaji, kemudian isu tentang kafir harbi dan sebagainya. Ini prinsip syariah Datuk antara sabat dan murunah. Ya. Hukum-hukum yang satu yang dikatakan muhkamat, yang kita boleh faham dengan jelas, ya. Muhkamat yang suatu yang tetap, tidak berubah. Umpamanya di dalam soal ibadah, ibadah salat misalnya, ini soal yang tak boleh berubah kan? Sampai daripada dulu sampai sekarang, sampai kiamat. Ada ya. Tetapi ada dalam, terutamanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan kehidupan, banyak yang hukum-hukum itu yang bertukar, yang boleh berubah mengikut suasana. Dan dengan sebab itulah dalam hal-hal yang berkaitan ada kaedah yang tertentu dalam hal ini, iaitu hukum berbeza mengikut keadaan dan tempat, ikut konteksnya. Di mana silapnya kita Datuk? Sehingga keadaan ini nampaknya kita seolah-olah tiada penghujung. Malah sebenarnya kalau kita biarkan, keadaan akan lebih dahsyat lagi. Kita mungkin akan bertempur sesama sendiri. Kalau pertempuran pemikiran, perbezaan pandangan, itu mungkin kita boleh meraihkan. Tetapi sehingga akhirnya berlaku tumpah darah, peperangan sesama kita sendiri, itu akibatnya sangat buruk Datuk. Komen Datuk. Itulah yang pertama, apabila kita dalam perkara-perkara yang boleh berubah. Ya, hukum-hukum yang boleh berubah. Yang kemudian kita jadikan itu sebagai satu akidah. Akidah yang tak boleh berubah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan umpamanya yang berkaitan dengan pendirian politik. Minggu ni kita ambil keputusan politik. Benda ni boleh berubah. Minggu hadapan boleh berubah kan? Ya, betul. Tapi kita jadikan itu sebagai satu akidah, kepahaman, pemikiran bahawa apabila kita berubah itu menjadi fasik, menjadi kafir dan sebagainya. Jadi ini pun berlaku, terutamanya dalam politik. Sebab itu saya perhatikan penulisan-penulisan ulama-ulama kita daripada dulu. Banyak dalam hal politik ni ulama-ulama kita memberi nasihat kepada pemerintah. Saya yang awal sekali, di antara yang awal, Ibnu Muqaffa, dan yang lain-lain. Malah Imam Al-Ghazali sendiri memberi nasihat. Imam Al-Ghazali dan macam-macam. Ulama-ulama kita ni semuanya menulis, memberi nasihat pada pemerintah. Memberi pencerahan. Bagaimana nak menguruskan negara dan sebagainya. Tapi kita sendiri menjatuh ke hukuman. Itu yang punca daripada hati. Setengah pihak dalam masyarakat kita, termasuk orang politik, mendatukkan bila mereka memberi hujah, memberikan pandangan, kritikan. Kadang-kadang kritikan itu mengenepikan adabul khilaf, adab berbeza pendapat dan sebagainya, sehingga yang berlaku ialah
pembunuhan karakter atau character assassination. Dan ini berbahaya Datuk kepada masyarakat kita dan memberi kesan yang bukan jangka masa yang singkat Datuk, tapi panjang implikasi dan impaknya kepada masyarakat kita. Datuk, pandangan Datuk tentang hal ini. Ya, pendapat seseorang itu Ya. bukannya suatu kebenaran mutlak. Ya, walaupun bagaimanapun keadaan dia. Ya. Umpamanya Imam Syafi'i, begitu alim, begitu. Tapi apa dia kata? Pendapat aku adalah benar, tetapi berkemungkinan salah. Ya. Mana tidak mutlak. Ya. Pandangannya tidak mutlak. Dan itu dia membuat sesuatu ijtihad berdasar pada ilmu. Ya. Pun begitu dia berkata bahawa pendapat aku adalah benar, tetapi berkemungkinan salah. Pendapat orang lain daripada aku adalah salah, tetapi berkemungkinan benar. Ya. Jadi ini sikap yang menghormati pandangan orang lain. Ya. Itu adab. Ya. Adab di dalam berbeza pendapat. Mana menganggap bahawa kita bukan di kebenaran mutlak. Ya, jadi inilah kita tidak memonopoli kebenaran. Kata kita saja yang betul. Ya. Tetapi ia adalah terbuka untuk kajian-kajian lebih mendalam, kajian-kajian penelitian yang lebih teratur, tersusun dan sebagainya, sehingga menghasilkan satu pandangan yang menjadi mutlak apabila pandangan para ulama ini sama semua sekali. Itu dikatakan ijma'. Ijma' ulama. Ijma'. Itu sudah ada, itu dah ada konsensus. Ada konsensus di situ. Semua menyatakan demikian dalam isu tersebut. Maka itu barulah dikatakan sebagai suatu pandangan yang dianggap sebagai mutlak. Tidak sebagaimana dalam kencah politik kita ataupun perdebatan antara agama, pengetahuan dalam agama Islam ya, mengenai suatu isu. Saya tidak ada adab. Tidak ada adab. Bahkan satu gejala yang nampak sekali tidak ada adab apabila kita berbeza dengan orang lain tak ikut kita, maka dia musuh. Maka dia laknat. Sampai kita berdoa untuk menghancurkan dia. Padahal dia saudara kita. Sampai kita baca kunut nazilah. Kunut nazilah lah apa. Tak kena pada tempatnya dan merapu betul. Ya. Jadi ini satu pemikiran-pemikiran yang ihtikar pendapat kebenaran untuk diri dia. Makna peluru kita dihalakan kepada musuh yang salah. Monopoli. Ya. Saya tak tahu umpamanya rumusan kata, kita kena berjihad, kita nak mati syahid. Jadi kita nak berjihad dengan siapa ni? Nak mati syahid. Apa mati syahid tu bagaimana? Jihadnya macam mana yang boleh mati syahid? Tidak diterangkan. Tapi dibiarkan begitu saja sebagai satu indoktrinasi pada masyarakat. Masyarakat yang tidak dapat penjelasan ini betul-betul apa hakikat jihad, apa hakikat mati syahid dan sebagainya, terima seolah-olah berada di dalam satu kelompok itu, itulah yang benar, dan apabila kita bertindak akan melawan satu pihak yang lain, maka itu menghasilkan pahala jihad dan sebagainya. Padahal itu adalah pergaduhan yang membawa kepada perpecahan yang dilarang oleh agama. Dan Datuk, sebenarnya keadaan ini lebih parah lagi kerana sekarang kita ada media sosial, medsos, yang dijadikan sebagai alat untuk mudah menyebarkan kepalsuan, fitnah, bohong dan sebagainya, dan pantas. Dan sekali lagi Datuk, kita ingin nyatakan, ini dengan mudah diterima oleh sebahagian besar masyarakat kita. Pandangan Datuk, bagaimana kita nak dan ini sudah pun diperingatkan oleh Rasulullah dulu. Akan berlaku di zaman di mana orang yang beramanah dianggap khianat. Orang yang dusta dianggap betul. Ya, dan ini kecelaruan dalam nilai ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Dah lama. Jadi peringatan itu bukan hanya untuk menggambarkan keadaan kacau bilau yang berlaku, tetapi sebagai satu peringatan bagaimana kita harus
mencari jalan, berusaha untuk menghindarkan diri kita daripada keadaan yang seperti itu. Bagaimana kita harus berfikir untuk menghalang budaya seperti itu. Ini semuanya sudah berlaku apa yang disebut oleh Rasulullah SAW. Dan kita harus berusaha untuk menangani persoalan ini secara serius, iaitu untuk menyelamatkan diri kita daripada kehidupan yang pincang, kehidupan yang membawa kita kepada suatu keadaan azab sengsara dan sebagainya. Ya Datuk, kita telah menyentuh tentang aspek adab tadi itu, bagaimana pentingnya adab ini Datuk yang mesti dipelihara oleh semua pihak, khususnya agamawan dan orang biasa, orang kebanyakan pun harus memelihara dan berpegang kepada konsep adab ini Datuk ya. Jadi mungkin pada pandangan Datuk, apakah telah sampai kepada satu titik bahawa kita perlu kepada fikih peradaban? Peradaban, adab itu sendiri merupakan salah satu daripada perkara pokok di dalam membina suatu budaya tinggi. Suatu cara hidup yang bermaruah. Suatu cara hidup yang lurus. Yang bertamadun. Yang bertamadun. Jadi kalau dan adab itu adalah merupakan satu gambaran daripada kelestarian kehidupan itu sendiri. Jadi kalau kita hidup tanpa beradab, maka kita menjadi orang barbarik. Orang yang biadab. Orang biadab. Karena tidak ada adab. Betul. Jadi tingkah laku kita yang seperti itu menunjukkan bahawa kita tidak mempunyai maruah. Tidak mempunyai integriti. Tidak mempunyai tidak cantik kehidupan kita. Tidak indah kehidupan kita. Kalau bayangkanlah bagaimana kita dalam masyarakat yang selalu bertelagah, selalu maki hamun, segala macam mana kita nak boleh gambarkan keadaan itu kalau hilang adab. Sudah tentu kehidupan kita ini kehidupan yang kucak-kacir. Sebab itu sangat penting bagi kita. Kita berkelakuan yang indah. Adab itu satu bentuk kelakuan yang indah. Dan kelakuan yang indah itu lahir daripada dalaman kita. Daripada akhlak dalaman kita. Kejujuran kita, kita cakap benar, kita selalu bertoleransi dalam hal-hal yang boleh kita tolerate. Kita sentiasa keadaan dalaman kita indah, maka watak kita juga jadi indah. Saya rasa itu yang digagaskan dalam konsep masyarakat madani Datuk. Hormat misalnya dalam satu daripada rukun madani ini hormat. Hidup saling berkasih sayang. Hidup saling bantu antara satu sama lain. Dan hidup tak suka cari gaduh lah kan. Dan hidup aman. Yang kita selalu duduk wirid, tapi wirid ialah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayyina rabbana bis salam. Hidup dalam keadaan sejahtera, hidup dalam keadaan selamat, hidup dalam keadaan yang harmoni dan sebagainya. Dan ini yang kita nak dalam hidup ni. Jadi sebab itu maka kita salah satu daripadanya kita saling menghormati antara satu sama lain. Berbeza tetapi selagi tidak berbeza tetapi kita menghormati antara satu sama lain dan menjaga masing-masing sempadan. Sempadan dalam hubungan antara satu sama lain, ada sempadan dia. Itu yang dikatakan Datuk ya, kita unity in diversity. Kita bersatu dalam kepelbagaian. Dalam kepelbagaian. Dan Datuk, kalau kita lihat premisnya Malaysia ini secara umumnya alhamdulillah Datuk, kita dilimpahi dengan kekayaan, kemakmuran, rezeki yang melimpah ruah Datuk ya. Wajarkah kita untuk bertembung dan berbalah yang tidak ada kesudahan ni Datuk? Saya rasa salah satu daripada keadaan yang malang lah dalam masyarakat kita ni. Kita suka cari perbezaan untuk bergaduh.
Ha? Itu cari Tidak apa, mencari titik persamaan. untuk menghormati. Tapi kita cari perbezaan untuk bergaduh. Ya. Walaupun perkara kecil. Terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan agama. Ya. Umpamanya kita, negara kita ini, Ya. kalau kita kaji secara ilmiah, perlembagaan negara kita ini, ya, adalah perlembagaan yang terbaik, yang adil. Kalau dilihat, dikaji secara mendalam, di mana kita jaga agama Islam, kita jaga kedaulatan raja-raja, kita jaga keistimewaan orang Melayu, tapi kita berlaku adil kepada orang asing yang menjadi rakyat negara ini yang sudah lama duduk di negara kita. Dan mereka diiktiraf sebagai warga negara. Warga negara. Dan tak wajar lagi seperti di awal Datuk kata tadi, mereka ini kafir harbi. Kafir harbi. Yang harus diperangi. Diperangi. Jadi kalau kita kaji perlembagaan ini, Ya. Allah, bagi saya satu perlembagaan yang menepati betul-betul kehendak agama kita pada peringkat kita berada dalam keadaan sekarang. Ya. Ya, sudah tentu boleh ada penambahbaikan yang sentiasa berlaku. Ada perubahan pindaan perlembagaan yang untuk menyesuaikan dengan realiti yang berlaku. Ya. Jadi ini satu, tapi asas tonggaknya tidak berubah. Ya. Tapi kita anggap ini sebagai sekular. Kita anggap ini sebagai negara jahiliah. Ya. Kita anggap ini, jadi apa alasan kita? Apa hujah kita? Di mana buktinya bahawa negara kita ni negara jahiliah? Ya. Negara kita ni negara kafir. Jadi tak ada alasan apa. Melainkan Nafsu. Nafsu untuk bergaduh, untuk bertengkar. Ya. Baik Datuk. Panjang lebar Datuk telah memberikan pencerahan, penjernihan atas isu-isu yang sering kali berbangkit Datuk ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini akan melahirkan sesuatu yang baik, bermanfaat kepada semua yang mengikuti siaran kita pada kali ini. Dan saya mewakili tim Ngopi at Channel 10 mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Haji Nakaim bin Haji Ahmad yang sudah hadir untuk bersama-sama menjayakan acara kita ini. Satu perbincangan diskusi yang bertitik tolak daripada apa yang Datuk katakan tadi, budaya ilmu. Kepada semua yang menonton, jangan lupa untuk menekan butang like, subscribe dan share. Dan sehingga kita bertemu lagi, terima kasih Datuk dan terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.